Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran kerana Allah Ta'ala berikan kelapangan kepada kita untuk hadir lebih awal pada tengah hari ini dalam kita menanti untuk melaksanakan salat Jumaat, dan kita beriktikaf di surau kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebahagian daripada amal soleh yang melayakkan kita ke syurga insya-Allah. Di surau kita ini kerana dalam satu hadis Nabi SAW, kalau orang yang datang awal maka dia dapat pahala seperti dengan seekor unta. Kalau yang akhir sekali maka dapat telur burung. Itu adalah satu hadis Nabi yang saya ringkaskan tentang kelebihan kita datang lebih awal ke masjid dan surau Jumaat ini, khususnya untuk kita melaksanakan solat Jumaat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, 8 Februari nanti insya-Allah kita akan sambut satu peristiwa agung dalam Islam, iaitu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj ini kita sambut sepanjang tahun, dan peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab. Maknanya 27 Rejab. Kita sekarang ini berada di bulan Rejab. 27 Rejab, satu tahun sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW, ketika usia Nabi kita Muhammad SAW 52 tahun, Rasulullah Subhanahu wa taala telah dijemput ke Sidratul Muntaha dan berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Bila kita sebut Isra' maksudnya perjalanan di permukaan bumi. Mi'raj adalah perjalanan ke langit yang ketujuh sehinggalah kepada Sidratul Muntaha. Isra' perjalanan bawah, Mi'raj adalah perjalanan ke atas. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang hakiki berlaku, di mana para ulama mengkisahkan bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan ruh dan juga jasad. Jadi kalau berlaku dengan hanya dengan ruh atau dengan hanya mimpi, dia tidak jadi suatu perkara yang dipertikaikan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Sebab biasa kita pun boleh mimpi pergi mana luar negara, lepas balik hari sekejap Tapi oleh kerana dia berlaku dengan ruh dan juga jasad, maka menjadi pertikaian. Bolehkah perkara ini terjadi? Kerana pada fikiran mereka ini adalah suatu perkara yang mustahil. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah, sebelum kita pergi jauh dalam bicarakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, suka saya nak sebutkan bahawa dalam Islam ini ada 12 bulan. Ketika mana Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, ada 12 bulan. Dan ada daripada 12 bulan ini disebutkan sebagai 4 bulan haram atau bulan yang dihormati. Salah satunya adalah bulan Rejab. Dan bulan dihormati ini, maka kita dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, di surah At-Taubah disebut fala tazlimu fihinna anfusikum, dan janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram tersebut. Jadi bulan mulia kita ni berada di bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Rejab. Dan sepanjang tahun, setiap bulan dalam bulan Islam ini ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Mana kalau kita lihat pada bulan Muharram, kita akan sambut peristiwa hijratun Nabi SAW. Maknanya kita sambut sebab permulaan tahun baru hijrah. Walaupun hijrah tu bermula sebelum daripada tu lagi, tapi diletakkan oleh Sayyidina Umar bahawa permulaan tahun hijrah adalah satu hijrah. Maka pada hari itu kita akan sambut, kita akan cerita tentang hijrah Nabi SAW. Pada bulan Ramadan kita akan sambut peristiwa nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Bila masuk pada bulan Zulhijjah,
kita akan sambut Aidil Adha. Kita buat hari raya kurban, kita kurban. Mana peristiwa kurban. Kita kurban pada hari raya kurban kerana mengingati peristiwa Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anak dia Nabi Ismail demi tujuannya adalah satu, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Meskipun diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling dia kasihi sekalipun, Nabi Ibrahim sanggup lakukan demi untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sampai tahap tu lagi. Mari suruh saya jemaah ya kita ni. Tak apa nak lekat lagi kita. Okey. Kemudian bila Rabiul Awal kita akan sambut Maulidur Rasul. Kita akan sambut peristiwa Maulidur Rasul. Masuk bulan Rejab, maka kita akan bicarakan tentang Isra dan juga Mi'raj. Kerana peristiwa Isra Mi'raj ini pada pendapat jumhur ulama berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ni kita bulan Rejab. Bulan depan ada bulan Syaban. Rejab, Syaban. Bulan Syaban biasa kita akan sambut pula malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Kalau di Mesir sana, biasanya Universiti Al-Azhar dan juga Kementerian Wakaf sana, bila sampainya nuzulul Quran, bila sampainya malam Isra Mi'raj, bila malam nisfu Syaban, dia akan buat satu majlis. Tak, saya langsung buat ucapan dan sebagainya kerana menyambut hari kebesaran dalam agama kita. Jadi salah satunya adalah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Baik. Peristiwa Isra Mi'raj ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi ibdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Itu adalah tentang dalil bahawa Isra ini memang benar-benar wujud, dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Isra. Adapun Mi'raj dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. An-Najmu idha hawa ila akhir ayat. Lepas ayat itu tentang cerita bagaimana Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu diceritakan dalam surah An-Najm. Kalau orang kata Isra Mi'raj ini, Isra itu berlaku bersabit Al-Quran, tapi yang Mi'raj itu sabit dengan hadis Nabawi. Dia ada sebut di dalam surah An-Najm, itu adalah tentang peristiwa ini berlaku dalam dirakamkan Al-Quran dalam surah An-Najm. Baik. Dalam kehidupan kita ini, manusia ni dia akan melalui 3 dimensi masa. Yang pertama sekali disebutkan masa lalu. Masa lalu. Kita ni siapa-siapa dia ada masa lalu dia. Kita umur 40 tahun, dah 40 tahun. Kita ada sejarah kita sendiri yang mungkin kita sahaja tahu, orang lain tak tahu. Ada mungkin masa suram, ada masa hitam, ada masa gembira dan seumpamanya. Jadi masa lalu ni disebut ulama, dia sebut sebagai masa lalu ni sebagai kenangan. Zikrayat gitu. Kemudian dimensi yang keduanya ialah masa sekarang. Masa kita ada sekarang ni disebutkan sebagai kenyataan. Hak kita hidup ni adalah hak kenyataan. Mana hak kita buat, hak lepas tu lepas dah. Hak hari ni kita nak kira ni nak buat apa, kita nak lakukan apa pada hari ni. Kita nak berubah pun bermula pada masa kita ada sekarang. Ada satu lagi disebutkan masa yang akan datang. Masa akan datang ini adalah tentang harapan, cita-cita kita, khayalan kita, impian kita yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan mungkin kita akan ubah lebih baik daripada hari ini kerana pengalaman dan juga apa yang kita muhasabah diri kita ni untuk kita lakukan lebih baik pada masa akan datang. Baik. Orang yang baik ialah orang yang dia ni pandai ambil pengajaran daripada masa-masa lalu dan juga sejarah-sejarah yang terdahulu. Jadi pada masa lalu inilah, pengalaman-pengalaman masa lalu inilah yang kita gunakan untuk menentukan sikap dan juga pendirian kita pada hari ini, dan juga untuk kita rancanakan apakah yang kita nak lakukan pada masa akan datang. Bermula daripada kisah yang lalu, masa lalu, pengalaman kita, ilmu yang kita pelajari dan sebagainya. Masa lalu itu kita jadikan sikap dan juga pendirian kita untuk kita tentukan pada hari ini.
Kita belajar daripada yang masa lalu. Akan datang ini adalah untuk kita rencanakan. Daripada sekarang kita rencanakan apa yang kita pelajari dan apa yang sikap kita pada hari ini untuk kita buat pada masa akan datang. Jadi supaya hari ini kita kena letakkan bahawa hari ini mesti lebih baik daripada hari kemarin. Kita sebagai seorang Muslim, kita dah sebut sebelum ni, kita kena selalu muhasabah. Kita cuba nak jadikan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam, dan besok hari akan datang ini adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Itu makna sikap yang perlu ada pada seorang Muslim. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa tentang masa lalu. Cerita tentang kisah yang masa lalu yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan pelajaran untuk hari ini dan juga pada masa akan datang. Hak Nabi nak tempuh, Nabi lalui, apa yang Nabi cerita dalam kisah Isra' Mi'raj itu untuk kita jadi panduan pada hari ini dan juga kita rancangkan apa yang perlu kita buat pada masa akan datang. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 5. Kalau kita baca dalam surah Ibrahim ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah para rasul terdahulu itu ibrah, ada pengajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kalau orang tak ada punya akal fikiran, dia tak ada ambil pengajaran. Jadi kisah-kisah yang lalu yang kita ada cerita tentang Nabi, cerita-cerita pada Rasul, tujuan kita nak ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut untuk kita menjadikan diri kita panduan dan juga untuk jadikan sepadan untuk kita pada akan datang, supaya kita tidak melakukan kesalahan dan kesilapan yang telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi kita kalau kita lihat ada kekurangan pada orang lain yang kita pelajari, jadi kita jadikan sempadan. Jangan ikut sama. Kalau kita ikut sama, maka kita akan berada dalam kurungan. Sepatut yang salah yang lalu tu, kisah-kisah yang lama jadikan sepadan. Okey, yang ni tak boleh buat, maka kita tidak buat, maka untuk akan datang kita akan ubah lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau kita lihat di dalam surah tadi surah Yusuf ayat 111. Maknanya laqad kana fi qisasihim ibratan liul albab. Dan di antara yang maknanya yang menuntut kita ni, dalil yang menyatakan bahawa ni kita disunatkan, dituntut untuk cerita sambut hari kebesaran ini, di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ibrahim ayat 6, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah peristiwa Isra' Mi'raj yang telah berlaku kepada Nabi SAW. Jadi Al-Quran ni dia bukan kitab sejarah. Al-Quran dia bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah. Al-Quran bukan kitab buku sejarah, tapi Al-Quran ini menceritakan banyak tentang sejarah-sejarah yang berlaku pada masa dahulu. Dan gaya yang digunakan Al-Quran dalam membicarakan tentang sejarah-sejarah, kisah-kisah yang berlaku ini berbeza ikut peristiwa yang berlaku. Kisah yang berlaku berbeza di antara satu sama lain. Kalau kita lihat dalam Allah Ta'ala ni berbicarakan tentang kisah-kisah yang lalu, seperti kita tengok kisah tentang Fir'aun ditenggelamkan, Qarun, kisah-kisah maknanya diterbalikkan, tenggelam umat Nabi Lut dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak cerita bermula dengan sebagaimana bermulanya Allah cerita ayat tentang Isra' dan juga Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini Allah Ta'ala mulakan ayat dia dengan Subhanallazi, Maha suci Allah. Jadi Allah Ta'ala memulakan peristiwa Isra' Mi'raj ini dengan memuji diri dia sendiri. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba dia. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, memuji diri dia. Jadi subhanallah ini adalah kalimah, dia panggil kalimah tasbih.
kita memuji Allah, kita memuji kalimah Allah Subhanahu taala. Yang subhana iaitu nama dia isim alam atau disebutkan sebagai kalimah tasbih, iaitu untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat lemah dan juga kekurangan. Dan yang mananya sifat yang tidak layak ada pada keagungan dan kesempurnaan Allah. Bila kita subhana, maha suci Tuhan yang memperjalankan, iaitu kita membersihkan, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan, kelemahan dan juga sifat-sifat yang tidak layak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah taala ni maha sempurna daripada sebarang kekurangan. Jadi oleh kerana Allah taala kita dah memulakan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan subhana, dia menunjukkan bahawa apa yang nak diceritakan daripada peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dengan memulakan bahawa maha suci Allah daripada sebarang kekurangan, kelemahan dan perkara yang tidak layak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak tunjuk bahawa Allah ni maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak terlintas dalam benak fikiran yang ada pada manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa subhana dalam ayat ini adalah menandakan apa yang nak diceritakan setelah itu adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Bukan perkara biasa-biasa. Puji diri Allah Ta'ala dulu. Nah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ni nak mempertaruhkan kesucian Allah Subhanahu Ta'ala dalam membenarkan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar-benar berlaku. Nah. Jadi kalau kita lihat, tapi cerita Isra Mi'raj ni tak habis. Hari ni dah kita cerita kat mana boleh lah. Kita sambung kuliah akan datang pula. Jadi bila kita sebut subhana, subhana ni bentuk tasbih kita memuji Allah. Dan ibadah ini ada terbahagi kepada 3 jenis ibadah khusus. Ibadah yang pertamanya adalah bentuk ibadahnya, yang pertamanya ada ibadah tu dia berat untuk kita buat. Modal pun besar. Ibadah, jenis ibadah dalam agama ni dia memerlukan kepada modal yang besar dan juga berat untuk kita laksanakan. Seperti mana? Sebagai contoh, nak bina masjid, modal pun besar. Kemudian perlu kepada tenaga kerja keras baru boleh buat. Ibadah haji kena bayar 30,000 tuan-tuan. Pergi sana pula berat pula. Kalau sekarang ni nak pergi melontar, pergi balik lebih kurang 7 km. Satu one way pergi 3 km, pergi balik 3.5, 7 km berjalan sehari-hari. Kalau sakit lutut, ayatnya ada ibadah modal besar, kemudian berat nak buat. Ada jenis ibadah, bentuk ibadah tu berat, tapi modal dia kecil. Fikir macam mana? Ibadah macam mana? Nak buat berat, tapi modal dia ringan, kecil, mudah ringan dia. Iaitu seperti dengan ibadah puasa. Puasa ni berat. Sebab puasa ni bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum, tapi puasa juga menghendaki kita ni mengekang nafsu kita, kemahuan dan juga kehendak nafsu. Itu berat. Kita bukan puasa hanya menahan makan daripada minum dan juga kita menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Puasa yang hakiki ialah kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Hak ni payah. Tak mengumpat, tak kata orang, tak tengok benda. Hak ni payah berat ni. Kalau setakat tak makan saja gagah lagi. Berat. Modal dia pun ringan. Senang. Apa modal dia? Niat. Niat sebelum subuh. Sebelum maknanya masuk waktu subuh ataupun daripada tenggelam matahari kita dah niat, tu modal dia untuk kita puasa esok. Ringan. Ada ibadat nak buat berat, modal besar. Ada jenis ibadat berat nak buat tapi modal kecil. Ada satu lagi ibadah
bentuk dia ringan dan juga modal dia pun ringan juga. Maknanya tak perlu modal besar. Ringan. Ulama dia sebut sebagai kalimatut thayyibah. Kalimah-kalimah yang baik. Kalimatut thayyibah ni seperti kita menyebut ada kalimah thayyibah ni ada ungkapan yang baik yang diajar di dalam agama. Sebagai contoh, jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi taala, ibadah. Ringan nak buat. Tak perlu modal mana heliun. Nah, kemudian kita melihat sesuatu yang maknanya yang hebat. Kita mengagumkan kita. Kita kata, Masya Allah, boleh pahala. Ibadah, modal kecil, nak buat pun mudah. Tapi tak buat juga. Kemudian, kalau kita lihat, kita terkejut melihat sesuatu perkara. Terkejut, kita akan sebut, Astaghfirullahalazim. Modal kecil, mudah nak buat. Nah, tak buat. Tak kena bagi duit, tak ada apa. Seperti kan kita tengok bila kita dapat nikmat. Tak kira rezeki lebih ke, tubuh sihat ke, boleh makan free hari ni ke. Alhamdulillah. Modal kecil, mudah nak buat. Dia panggil kalimatut thayyibah. Kata-kata yang yang diajar dalam agama, kata-kata yang baik dalam agama. Boleh pahala, jadi ibadah juga. Termasuklah kalau kita lihat sesuatu musibah yang berlaku. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modal kecil mudah nak buat. Ada pun satu lagi ialah kita melihat sesuatu yang luar biasa. Oh, hebat. Maka kita sebut subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kita cerita tentang subhanallah, kita menyebut subhanallah itu juga menjadi sebahagian daripada ibadah. Menjadi ibadah. Tak masuk Isra' lagi ni. Nah, hari ni 1:30. Ada 5 minit lagi. Lepas tu saya nak cerita benda lain. Maknanya cerita ni bersambung, bersiri kemudian. Panjang cerita. Tak masuk Isra' lagi ni, tak berjalan bawah lagi, atas tak naik lagi. Baru cerita subhana. Bila sebut subhana, kelebihan kita mengucapkan tasbih. Perkataan tasbih ni ceritanya besar, perkataan tasbih ni. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Daripada Jabir, Rasulullah bersabda, Subhanallah, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatan fil jannah. Kalimah thayyibah ni benda kecil tapi pahala besar. Orang Nabi kata, man qala, siapa-siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Sebut aja sebut. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Apa Nabi kata kelebihan dia? Ghurisat lahu nakhlatan fil jannah. Ditanam satu pokok tamat untuk dia di dalam syurga. Sah. Kita duk kerja. Nah, orang lain. Kalau kita tak ada duit nak bagi sedekah, duk saya saja subhanallah, subhanallah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Setiap patah kita sebut, maka ditanam di syurga satu pokok tamat, nakhlah di dalam syurga. Lagi banyak sebut, luahlah kebun kita dalam syurga. Ni kira nak sebut. Dalam hadis lain, Nabi sebut benda ringan di lidah, tapi sangat berat dalam timbangan Allah. Benda ringan di lidah, tapi sangat berat timbangan dalam timbangan Allah Subhanahu taala. Ni hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan juga Muslim sebut, Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Daripada Abu Hurairah, Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani. Ada itu di TV kita selalu keluar, tapi tak tahu baca ke tak. Kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani alal mizan. Fil mizan. Dua kalimah khafifatani fil lisan, sangat
ringan untuk kita lafazkan dengan lidah kita, tapi sangat berat pada timbangan. Iaitu katanya habibatani ilar rahman, dua kalimah sangat ringan di lidah, kemudian sangat berat dalam timbangan Allah. Lalu Nabi kata habibatani ilar rahman, dua kalimah ni sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ni ringan pada lidah kita, berat pada timbangan Allah dan sangat dikasihi oleh Allah. Jadi amalan ni kita kena beramal selalu. Kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi sebutkan hadis ni di dalam zikir yang tidak terikat dengan waktu. Bila-bila masa kita boleh sebut dan kita amalkan. Satu lagi, kelebihan kita mengucapkan tasbih ni disebutkan oleh lain. Nabi kata Abu Zar radhiyallahu anhu, siapa ada 1-5 minit lagi tak habis cerita pula hari ni. Abu Zar dia cerita, satu hari dia tanya Rasulullah, "Qul ya Rasulullah, katakan kepadaku, ceritakan kepadaku Rasulullah, ala ukhbiru Satu hari Nabi kata, "Qul li ya Rasulullah, ala ukhbiruka bi ahbil kalam ila Allah." Nabi kata kepada dia, qala li, bukan kuli, qala li, berkata Rasulullah kepadaku. Nabi cerita kepada dia bagi tak meriwayatkan hadis. Nabi cerita kat ni, Nabi telah berkata kepada dia cerita, Nabi berkata kepada dia, "Munak tak aku ceritakan kepada kamu, aku maklumkan kepada kamu perkara yang bi ahabbil kalam Allah, kalimah yang paling disukai oleh Allah." Lalu dia kata, "Inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Maknanya kalimah yang paling dikasihi Allah ialah subhanallah wa bihamdihi. Jadi guru kami Dr. Ali Jumaah dia sebut ada 10 kalimatut thayyibah. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, astaghfirullah, tawakkaltu ala Allah. Yang ke-10-nya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kena cerita kemudian. Baik, ada 4 minit lagi. 4 minit ni saya nak cerita. Ini tidak maknanya fatwa, bukan maknanya hukum juga. Cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan, sebab berbangkit kepada saya beberapa persoalan, iaitu tentang bersembahyang di beranda di luar sana tu. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, kita kena sembahyang, tak boleh sembahyang di sebelah sini. Kita kena sembahyang kena saf yang 1, 2, 3, 4, yang kelima, yang keenam. Sebab yang situ ke sini dia boleh masuk tanpa memalingkan diri dia untuk masuk ke sini. Tapi comongnya lah, ada khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan perkara ni. Khilaf besar juga. Khususnya ialah tentang status surau. Adakah dia termasuk dalam masjid ataupun tidak? Sebab kita di Malaysia ni ada nama surau, ada nama masjid. Ada nama satu lagi, surau Jumaat. Jadi surau Jumaat ni adakah dia mengambil hukum masjid atau tidak? Jadi khilaf ulama di situ. Jadi oleh kerana ada fatwa daripada pejabat mufti sebelum ni pada tahun 2016 tak silap saya, dia bicarakan tentang berapa hukum. Di antaranya ialah tentang sembahyang tahiyatul masjid dan juga beriktikaf di dalam masjid boleh. Beriktikaf dalam surau Jumaat ataupun dalam surau. Dalam surau tak boleh iktikaf, tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Tetapi fatwa mufti wilayah persekutuan dalam jawatan kuasa syarak dia membolehkan sembahyang iktikaf dan juga sembahyang tahiyatul masjid di surau Jumaat. Jadi di situlah maka bertambah lagi khilaf
tentang sembahyang di luar sana. Jadi setakat ini adalah Jabatan Mufti masih membuat ketetapan, tapi belum lagi maknanya memutuskan tentang garis panduan yang jelas. Jadi kita masih berpegang kepada pandangan lama, mana dibolehkan untuk sembahyang sana kerana ruangan kita ni sempit, dan juga cuma saya nak mintanya ialah kecuali pada hari Jumaat, hari raya sahaja kita sembahyang sampai. Kalau untuk sembahyang fardu, aulanya kita sembahyang di dalam. Kerana ada satu kaedah dalam fiqh disebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita keluar daripada benda khilaf itu adalah disunatkan, dapat pahala sunat. Jadi kalau kita ni masjid kita ni tak penuh, maknanya kita boleh sembahyang sekat situ je, kat pintu je. Tapi kalau penuh melimpah sana pun tak muat, maka boleh kita sembahyang sampai ke sini. Tapi kita kena buka tingkap. Sebab tingkap kita ni walaupun dia terhalang, sebenarnya dia tidak menghalang orang sana untuk masuk ke sini. Mana dia melangkah saja, dia boleh mari ke sini. Berbeza kalau dia buat tinggi. Kita ni langkah. Kalau atuk tadi boleh langkah dengan mudah-mudah je. Maknanya itu pun ada perbahasan ulama. Jadi saya nak sebutkan sini ialah tak payah jadi polemik dalam kalangan kita. Hari Jumaat kalau penuh, sementara ada peraturan baru atau fatwa yang ditetapkan oleh penjabat mufti bahawa tak boleh, mana kita kekalkan dulu. Sebab surah kita ni kalau hari Jumaat penuh ke sana. Seminit lagi dah masuk dah tu. Dah. Seminit lagi. Maknanya kita kalau melimpah, kita bolehlah anjak ke depan. Cuma untuk sembahyang waktu yang biasa, saya minta supaya semua sembahyang di dalam, supaya kita tidak terkena dengan khilaf ulama. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Kalau macam Syafi'i kita tak sah sembahyang, tak sah jemaah, sebab dia terpaksa memalingkan diri. Jadi kita kalau mari awal semua tu, kalau boleh tak payah duduk lagi sebelah sana, mari penuhkan di dalam dulu. Penuhkan di dalam dulu, itu adalah lebih aula dan lebih utama. Jadi saya rasa penjelasan saya ni mungkin boleh dah mencukupilah. Tak payah, sebab ada sebelum ni tanya dalam grup surau, minta bagi penjelasan yang tuntas. Jadi saya pun kejut juga macam mana nak buat. Tapi benda ni benda khilaf. Bila khilaf, dia tidak menjadi satu perkara mungkar. Ada kaedah 35 daripada kitab Asbah wan Nazair, Iman Syayuti sebut la yunkaru al-mukhtalafa fih, innama yunkaru al-muttafaq. Tidak menjadi mungkar, tidak jadi perkara mungkar benda-benda yang khilaf. Yang jadi mungkar adalah perkara yang diittifakkan ulama, itu adalah suatu perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi sekadar itu dulu Isra Mi'raj kita tak jalan lagi, tak naik ke langit lagi, kita hanya cerita subhanallah sahaja pada ini. Mudah-mudahan kuliah akan datang ini kalau kesempatan kita akan cerita lagi tentang, sambung lagi tentang perkara ini. Apa yang baik itu Allah yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.